Assalamualaikum guys. Nama aku Hora. Selamat datang ke channel YouTube aku, Hora Hore. So, since lama aku tak buat konten, sebenarnya aku tengah buat projek untuk baik pulih aku punya kereta, yang mana kereta tu parent aku bagi masa 2007, masa aku mula-mula start kerja. And then aku guna kereta tu, tapi lepas aku stop servis dengan Pro 2, since aku macam ada kecil hati sikit lah dengan Pro 2 punya service center. Since kereta tu pun dah lama, diorang pun macam acuh tak acuh je. Aku start service kat luar. Since that aku sebenarnya lost tracking apa yang aku perlu tukar. And then recently aku banyak habiskan duit. That's why aku tak berapa nak ada beli barang-barang untuk buat konten. So yang tu menyebabkan start daripada bulan puasa sampai lepas raya memang aku tak ada apa-apa nak beli lah, sebab duit memang betul-betul critical. So sebenarnya aku ada first yang aku buat, aku balut balik, walaupun sebenarnya parent aku ada beli dah steering Pro 2 dari Halfcut, tapi aku balut steering tu sebab still boleh pakai lagi. Aku balut dia punya steering tu dengan Alcantara punya material, just biasa je lah, balut biasa, bukan full wrap. So yang tu lebih kurang dalam RM80. Brother tu daripada Sedang datang untuk servis, and untuk balut lah, buat servis tu lah. And then apa lagi aku buat aku buat door trim. Salut dengan Pure Leather, sebab kalau untuk edisi yang last edition tu 2007 tu, dia punya door trim dia tu kalau kita letak tangan kan lama-lama dia gatal lah. So aku nak bagi benda tu selesa, aku balut dengan door trim tu. And then initially aku plan nak tukar dia punya infotainment sebab radio aku tak hidup. Last sekali radio aku pun hidup, keluarkan bunyi balik, sebab yang speaker belakang tu dia tak pakai. Siapa yang pakai Kelisa dia tahulah. So yang tu aku dah put on hold dulu, sebab sekarang orang tengah main harga dengan Android player. Since kalau 1GB RAM tu dengan 16GB memory just boleh dapat paling murah pun 300 something without bracket lah, yang elok punya. So aku pun put on hold since radio pun dah keluar bunyi balik. And then aku buat some major, yang mana aku sebenarnya Kelisa tu ada masalah leakage dekat radiator. And then hari tu aku flush, aku top up untuk temporary. Yang tu aku tak sempat nak capture footage sebab time tu bulan puasa, balik kerja buat, balik kerja buat, balik kerja buat. Dan memang tak sempat lah nak ambil kamera nak rakam. And then aku ada buat cooling coil punya, ataupun panggil yang kat dalam tu evaporator untuk air conditioning, cuci. Aku tengok YouTube, and then aku beli benda tu kat DIY. Malangnya tak berapa jadi lah, sebab dia punya coil tu since sebelum ni memang kereta aku tak pernah ada filter, cabin filter. And then aku letak cabin filter, aku cuci, tak keluar jugalah, maybe dalam 20% je lah habuk tu keluar, yang melekat kat situ. And then apa lagi aku buat, aku pun ada repair leakage dekat weather strip tu. Terima kasih lah pada GERD sebab suggest silikon tu. Sebenarnya aku dah buat dah 5 tahun lepas, tapi sebab silikon yang aku pakai tu mungkin tak berapa bagus. Silikon biasa je yang orang beli kat awal RM10 tu. So yang ni dia suggest so pakai Sika Flex. So Sika Flex tu biasa orang pakai untuk cermin, windscreen tu. So sebenarnya weather strip tu just cosmetic je, cosmetic purpose. So aku repair since memang ada crack, dan aku memang dah buka D-pillar punya panel tu sampai habis. Memang air tu aku boleh trace, dia akan turun. Nanti tak tahulah, kalau ada footage aku akan letak lah nanti. So air tu dia keluar dekat area tu, and then dia jatuh atas
yang cover tayar, panggil fender yang belakang, aku pun lupa. And then dia jatuh, satu pergi ke depan, satu pergi ke belakang. Yang pergi ke belakang dia akan masuk pergi kat spare tayar, dia akan bertakur kat situ. And then yang ke depan dia akan pergi dekat ruang cabin, dekat tempat letak kaki itulah. So yang tu dah settle. And then since masalah meja tu aku dah settle, satu lagi aku pun tukar timing belt untuk kali kedua, sebab kereta tu pun mileage tak sampai 1.4. Tapi since aku refer ada satu YouTube brother ni, menarik juga, CK Yusof, bagus juga mekanik tu. Dia cerita lah pasal apa orang cakap, water pump untuk refrigerant tu perlu ditukar jika anda sudah menukar timing belt sebanyak 2 kali. So aku ikut suggestion dia, aku tukar dan so far tak ada leaking lagi. So kita tak tahu macam mana, tunggu je lah, benda tu takes time kan. Yang tu pun okay, kita sambung balik. Dan aku ada beli seat half cut Gino L7 atau Gino L2 ke L7, aku pun dah lupa kan nama dia, sebab aku tak pernah lah make up kereta ni. Since mula-mula aku plan nak wrap seat tu, tapi bila aku minta quotation, seriously tak berbaloi lah. Sebab wrap pun aku tak tahu adakah seat tu akan better ataupun macam mana. Kalau aku minta pun dalam 1000 something lah. So in the end aku end up aku tukar plan untuk beli half cut, dan aku tukar semua seat dia, dan aku buat full cleaning dekat carpet dia. Tapi tak adalah full cleaning sangat, sebab aku tak ada tools ataupun apa-apa barang yang bagus. Aku just vacuum and then buang habuk, buka cover, then sekali aku buat apa lah. And then itulah sebenarnya aku konten kali ni, sebenarnya aku nak ketengahkan berkenaan barang OEM. Ya, sebenarnya okay, last 2 weeks aku ada beli 2 benda, and for the first time lah dalam hidup aku buat refund dekat Shopee. First aku beli karpet 5D kompas, and then aku beli untuk kelisa, tapi yang sampai tu adalah apa orang cakap, kancil. So memang dia ada tag lah kancil. Ada orang mungkin akan tak kisah, tapi aku nak menegakkan hakku sebagai pengguna, aku return. So Shopee ni, untuk pengetahuan, kalau siapa-siapa yang tak puas hati dengan barang anda, tolong jangan tekan order receive, just terus tekan cancel. So kita akan guna hak pengguna untuk kita buka case. Sebab kalau macam AliExpress, yang bagus dia tak banyak cakap, memang dia akan cancel, barang pun tak payah return. Tapi yang ni barang aku return lah, sebab aku just nak be fair kepada seller tu. And then aku tak tahu apa masalah kamera ni, bila dia rakam terlalu lama mungkin dia panas sikit kot. And then untuk barang yang kedua tu, ini dia lah, iaitu power window. Okay, ni aku nak tunjuk barang ni, dia claim as OEM. Adalah tulis genuine part keliling. Yang tu budak darjah 6 pun boleh lukis kan. Kat depan ni dah ada tulis OEM, dan dah ada tulis part number dia lah. Orang kita selalu pakai terms OEM ni is another original. So kualiti dia setanding original. Tapi kalau siapa-siapa lah yang rajin Google kan, dia ada banyak terms dia, antara OEM, ODM. So aku just nak stress out OEM ni lah. OEM stands for Official Manufacturer, Official Equipment Manufacturer.
Kalau contoh macam Proton dulu, dia buat satu kereta, dia assemble satu kereta, even engine dia tu pun bukan semua part Proton yang buat. So dia akan assemble, dia akan hantar, dia akan sub. Sebab benda tu memerlukan R&D yang agak besar, tak kalah untuk sesondol piston tu dia kena R&D sendiri. So dia mengharapkan company yang dah establish dan berkemampuan untuk develop produk tu, dan dia tolong assemble. Radio dia pun dulu pakai Blaupang, Clarion. So ialah, itu bukan OEM ataupun original. Ianya OEM is original. So memang Proton punya authorized part. So untuk case ni, dia claim benda ni OEM. So bagi aku lah, kalau aku pun dapat and then sebab since aku bayar ni lebih kurang dalam RM70, aku terus buka case. Bila aku dapati benda ni tak sama, aku akan letak gambar comparison antara apa yang install. Itu dari survey je lah. Since aku dah buka, aku dah tahu part ni yang dalam kereta tu macam mana. Ini adalah main switch power window. Kalau zaman tu Proton ke Pro 2 normal, dia carry isu yang sama, power window tu akan ada masalah. So kalau tengok dari segi dalam, yang install dekat kereta aku, bawah ni base dia adalah warna putih. So dalam aku akan letak dekat tepi ni description yang seller tu cakap. Ada 4 description. First manual, second macam original, third is original juga, yang tu original dengan warranty, yang second tu tak ada. Dan yang fourth tu Japan OEM. So even aku tak tahulah macam mana dia declare this part as Japan. Depan ni pun kalau tengok, tak nampak ke tak, memang tulis bahasa bukan Jepun. Even kalau dia letak bahasa Chinese ke kanji ke, mungkin aku tak faham, aku boleh assume Jepun. Tapi semua tulis part bahasa Inggeris. Sebab tu aku rasa kot orang lebih suka cari kat half cut. Dan dia ada lebih function daripada yang actual punya produk, yang mana bila tekan dia akan auto down, dan bila tarik dia akan auto up. So kalau yang original dia hanya boleh auto down tapi tak boleh auto up. Auto up dia memang kena manual up. So biasalah switch ni dia akan selalu rosak dekat main switch yang belah driver tu. Yang switch ni okey lagi. Bagi aku mungkin, tak tahulah sebab aku pun tak berapa nak arif, bagi aku ada dua je. Sama ada original OEM ataupun aftermarket, itu je. Aftermarket ni orang yang akan manufacture part ni tapi bukan original. Kalau dia boleh buat kualiti dia lebih baik ataupun sama bagus dengan original, itu adalah bonus. So bila dia berkali-kali argue dengan aku, dia cakap this part is OEM. First, yang aku tak puasi, aku tak rasa benda ni dibuat di Jepun. Walaupun Jepun buka company kat China pun aku tak rasa. Tapi kita pun tahu lah, China memang pandai nak copy blueprint kan. Tapi dia ada beberapa kelemahan yang aku dapat tengok. Dia punya marking lah, marking yang atas ni dia macam kembang sikit, yang untuk lock switch ni. And then yang bawah ni, auto ni, dia macam font yang digunakan tu berbeza dengan apa yang ada kat kelisa aku. And then kalau boleh tengok kat bawah ni, gap ni, lubang switch ni bergerak. Dia jarak dia lebih jauh daripada yang original. Since aku dapat trace benda-benda, sebab untuk pengetahuan lah, nak buat marking ni nampak macam bodoh je kan. Benda ni perlukan molding. So nak create marking ni, aku tak rasa lah benda ni bukan ada pattern ke apa. Aku tak rasa. Kalau lah contoh company Pro 2 ke, memang company Pro 2 yang keluarkan switch ni,
dia akan buat marking menggunakan font yang berbeza. Aku tak rasa lah, sebab switch ni boleh digunakan untuk kenari dan kelisa. Dia takkan bazir duit, bukan murah nak buat molding. So first aku dah pasang base berbeza, and then ada finishing, tapi aku tak install lagi lah. Sebab untuk berlaku adil, aku pun dispute. Aku buka case dan fight. Orang tu berkali-kali call aku, suruh aku tarik balik case tu, and then dia suruh aku beli yang original dan top up duit. Time tu aku rasa macam tercabar juga. Aku teruskan fight. Aku bagi gambar ni, then buka case, Shopee fight, dan dia kalah. Itu yang penting bila kita gunakan hak pengguna kita. So bila dia kalah tu, dia tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia telah klik return only without refund. Aku memang dah klik return dengan refund, tapi dia sendiri yang pergi klik refund only. Bila refund only, aku takkan spend duit untuk ship balik barang ni. Dan paling dia marah sangat, dia punya sales tak silap aku dalam 2K. Dia dah pernah jual macam-macam unit. And then dia punya preferred seller tu kena revoke sebabkan aku punya komplain. So apa yang Shopee minta, kalau benda ni memang authorized, dia minta cert, tapi seller tu gagal buktikan, yalah, dah kantoi kan. So kalau aku boleh tengok seller tu, dia punya komen, normally kalau aku beli barang ni, salah satu tips lah, walaupun orang tu jual beribu-ribu, jangan tengok 5 star. 5 star tu akan keluar macam-macam komen, gambar, tak apa-apa, just untuk claim coin ni dekat Shopee. Orang boleh pergi dekat 1 star tu, tengok apa masalah dia. Kalau masalah shipping tu normally agak subjektif, mungkin masalah logistik dan bukan masalah dia, dan dia terpaksa menanggung. Itu kita akan faham. Tapi aku tengok banyak komplain juga dari seller yang sama. Dia bagi parts tu, dia marking lain. Aku tak tahu kenapa pengguna still terima benda tu. Mungkin dia tak kisah, mungkin dia orang anak kaya, mungkin dia join MLM. Itu masalah kita sebagai pengguna yang gagal nak menegakkan hak pengguna kat Malaysia ni. Bila kita buat macam tu, seller naik minyak dan dia akan terus berleluasa. Kita hanya mampu simpan dalam hati, luah kat dinding, itu sahaja. So, nasihat aku, kalau siapa-siapa beli barang kat Shopee dan barang tak seperti yang diiklankan, bolehlah buka case. Kita akan cuba. Kita cuba. Gagal, belakang cerita. So, aku pun dah dapat duit aku. Dia silap klik, aku nak refund benda ni. Aku cakap boleh, tak ada masalah. Sebab aku pun serba salah juga, dapat free tau benda ni. Aku cakap kat dia, bagi aku punya shipping cost, aku pergi. Tu tak aku tak kira lagi minyak. Aku nak pergi JNT, nak return. Dia tak nak. Last dia block aku. So aku pun diam je lah. Aku tak tahulah kalau lepas ni apa consequences daripada case ni. Disebabkan pertama, preferred seller dia kena revoke. Kedua, barang dia yang dia declare berharga RM70, actually barang ni boleh di Google dalam 70 ke bawah, berlambak lah. So consider dia jual agak mahal jugalah. So dengan cara dia menipu pengguna dan menulis deskripsi ataupun details yang agak mengelirukan, aku gunakan hak aku untuk menegakkan kebenaran. Okey, stop kita cakap pasal OEM ni kan, sebab aku pun dah muak dah. Kes ni pun tutup cerita. Dan aku pun adalah beli armrest. Sebenarnya ada multiple armrest yang aku agak berkenan. Aku ada tanya dekat grup Kelisa, ada seorang brother tu, tu aku agak kagum juga, ada modified base Asia tu, dia kerat, and then dia masukkan
armrest universal tu. Actually base Asia tu dia boleh masuk armrest dia tu memang cantik lah. Tapi aku tak berani nak potong cover. Bukan tak berani lah, sayang. So aku end up aku beli satu armrest ni. So tengok je lah video ni. So abaikan lah sampah kat bawah tu sebab aku tak suka buang kat luar. Okay, ni dia armrest yang aku bawa beli daripada Shopee hari tu. Atas ni dia ada macam aku ulas lah, dia macam coating, dan dia ada span kat tengah. Aku tak berapa gemar yang fully span tu sebab macam mudah terkeluar. So aku cari-cari yang ni nampak lain sikit. Kononnya macam ada carbon fiber stiker. Dan dalam ni pun dia ada sedikit buffer lah untuk letak barang tinggi macam ni. Walaupun dia lebih tinggi pada kotak tu. Sebenarnya kotak ni depth dia tak berapa dalam sangat. Macam tu je, lebih kurang. Tak sampai satu tapak tangan pun, tapi boleh lah daripada tak ada. Dia secondary compartment untuk letak silik ke apa. Cuma dia punya magnetize mechanism ni, dia just pakai skru je, agak kelakar agak. Tapi so far ok lah. Dan bila letak arm pun rasa selesa lah juga, tak adalah teruk sangat. Dan kalau tengok daripada pandangan belakang dia macam ni, tak tahulah kau nampak ke tak kan. Dan ada benda yang aku tak berapa nak gemar ni, dia punya area ni lah. Finishing dia patut dia boleh buat lebih baik lah. Satu dia ni, dia gam. Aku tak tahu dia sebenarnya gam ataupun tak kawasan ni, ataupun gam dia dah lekang, nak kena stapler balik sebab dia terkeluar. Aku rasa esok lusa, tak tahulah cuaca panas kat Malaysia ni macam mana. And then yang kedua, aku tak berapa gemar. The reason aku beli armrest ni sebenarnya aku nak tutup lubang handbrake ni sebab aku dah tak larat kalau ada habuk ke siling masuk dalam tu, rasa sakit mata lah. Lepas tu bila nak bersihkan ni nak kena cabut apa cover ni. Dan satu lagi, box ni memang dibuat khas untuk klise, bukan untuk kaca, bukan untuk apa. Tapi disebabkan tentasan dia tu terlalu ke tengah, aku tak tahulah kalau Gino pun aku rasa dia lebih ke kanan. So jadi no point, dia macam belah kat tengah ni for no reason. So kalau kita angkat gear lever ni pun macam tu je lah. So still letak cover hole ni, so still boleh ada tendensi untuk benda masuk. Tapi so far finishing kat baldu tepi tu aku tak tahulah mudah keluar ke tak. Tapi kalau tolak ni memang takkan bergerak, memang dia solid. Walaupun kita just letak kat situ tanpa sebarang skru ataupun apa-apa attachment method, dia just letak dan solid macam tu je lah. So letak armrest pun rasa selesa, memadai, tak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kan kereta ni kita compact. Itu saja aku rasa konten untuk video kali ini. Tak banyak sangat sebenarnya. Kereta tu pun tak berapa habis lagi aku buat. Ada satu lagi aku nak buat aircon lah, tapi PKP ni kan, so dia tutup 2 minggu. Aku kena bersabar sedikit sebab aku punya aircon tu idling, dia warm sikit. So bukan warm sikit lah, agak warm banyak. Probably compressor aku bimbang juga. Aku nak kena pergi check. Aku plan nak cuci cooling coil, tapi aku try call dia. Dia cakap cooling coil tu tak bawa keluar. Aku macam agak risau juga sebab suppose cooling coil tu dia kena dismantle daripada bawah dashboard tu dan bawa keluar. Sebab tu orang cuci cooling coil sampai cabut dashboard, untuk pengetahuan So yalah, itu je lah yang aku mampu. Maklumlah duit pun tak berapa nak ada, so aku buat slow-slow je lah. Asal kereta tu fully functional balik. Tayar pun baru tukar, wiper lagi. Memang agak banyak jugalah kalau kira kos aku start repair tu lebih 1,000 lah. Tu pun karpet, since aku dah return, aku tak plan lagi nak beli baru. Nantilah tengok macam mana, kalau ada rezeki insyaAllah. Sekian saja video untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi, teruskan menonton. Assalamualaikum.